Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 4. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 6 Mengejar Juara dengan tajuknya Asas Lompatan. Tajuk kecil bagi perbincangan kita adalah Sudut Terbaik. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.10. Melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul. 2.10. Mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas lompatan. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.10.1. Berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki serta mendarat dengan kedua-dua belah kaki, dan 2.10.2 menyatakan perbezaan sudut lonjakan antara melompat untuk jarak dengan melompat untuk ketinggian. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 39 buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis pada halaman 39 buku teks kamu. Chin An sedang berlatih untuk mencari sudut lompatan terbaik bagi mendapatkan jarak lompatan yang lebih jauh. Dia telah melakukan siri aksi berlari, melompat sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Berdasarkan penyataan yang kita baca tadi, perbincangan kita nanti akan membincangkan tentang bagaimana atlet berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki serta mendarat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki. Dan kita akan membincangkan tentang perbezaan sudut lonjakan antara melompat untuk jarak dengan melompat untuk ketinggian. Sebagai permulaan, kita akan membincangkan tentang proses lompatan dan proses pendaratan bagi peserta acara lompat jauh. Dalam acara lompat jauh, asas ketika melompat di papan tolakan adalah sangat penting. Jangan sesekali melompat dengan dua kaki. Sebaliknya, hanya gunakan salah satu kaki terkuat. Gabungkan kelajuan dan tenaga teknik permulaan dengan tersentak ketika melompat menegak dalam teknik tolakan. Mari kita lihat apakah tips atau kata-kata semangat yang diberi oleh guru atau jurulatih peserta. Kamu perlu berlari laju dan melonjak dengan daya yang besar. Maksudnya, atlet lompat jauh perlu berlari dengan laju kerana larian yang laju itu akan memberi atlet tersebut daya tolakan yang besar semasa atlet tersebut melakukan lompat jauh. Kemudian kita lihat apakah tips ataupun panduan untuk peserta atau atlet melakukan pendaratan. Proses pendaratan dalam acara lompat jauh
seharusnya tidak sewenang-wenangnya kerana jika salah, ia boleh mengakibatkan kecederaan. Ketika mendarat, seorang atlet mesti menggunakan kedua-dua belah kakinya. Tumit kaki harus bersama dan condong ke depan ke arah lutut. Ini akan mengelakkan atlet mendarat dalam keadaan terduduk. Seterusnya, kita akan cuba menyelesaikan soalan yang terdapat di bahagian cabar minda. Mari kita baca soalannya bersama-sama. Apakah yang akan berlaku sekiranya kamu membuat lompatan melebihi sudut 45 darjah? Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu melihat ada dua keping gambar yang terdapat di halaman 39 buku teks kamu. Pada gambar yang pertama, atlet tersebut membuat lompatan dengan sudut lonjakannya adalah 15 darjah dan jarak lompatannya mencapai kedudukan dua mata. Manakala untuk gambar yang kedua, peserta tersebut membuat lompatan dengan sudut lonjakannya adalah 30 darjah dan jarak lompatannya mencapai sehingga kedudukan tiga mata. Berdasarkan kedua-dua gambar tersebut, maka kita boleh membuat satu kesimpulan tentang jawapan untuk soalan yang dikemukakan. Sekiranya atlet membuat lompatan melebihi sudut 45 darjah, jarak lompatannya pasti lebih jauh. Untuk membuat lompatan yang jauh, seseorang atlet itu perlu melakukan lompatan dengan sudut lonjakan adalah antara 42 hingga 45 darjah. Ya, berdasarkan kedua-dua gambar tersebut, kamu dapat lihat bahawa lompatan oleh kedua-dua peserta di dua gambar tersebut adalah berbeza dari sudut lonjakannya dan itu menyebabkan jarak lompatan peserta-peserta tersebut juga berbeza antara satu sama lain. Untuk seterusnya, kita akan membincangkan pula tentang soalan yang dikemukakan pada bahagian pengukuhan. Soalan ini juga akan merujuk kepada kedua-dua gambar yang terdapat di halaman 39. Soalannya, berdasarkan rajah di atas, nyatakan perkaitan antara sudut lonjakan dengan jarak lompatan. Apakah jawapannya? Mari kita lihat jawapan yang kita boleh kaitkan dengan kedua-dua gambar tersebut. Semakin besar sudut lonjakan, semakin jauh jarak lompatan. Lompatan atlet akan lebih tinggi dan ini membolehkan atlet melayangkan badan di udara jauh sebelum mendarat di permukaan pasir tempat pendaratan. Seperti yang telah kita bincangkan tadi, peserta di gambar pertama membuat lompatan dengan sudut lonjakannya adalah 15 darjah, manakala peserta di gambar kedua membuat lompatan dengan sudut lonjakannya adalah 30 darjah. Terdapat perbezaan yang ketara tentang jarak lompatan kedua-dua peserta ini, di mana kita dapat lihat peserta yang membuat lompatan dengan sudut lonjakan 30 darjah, jarak lompatannya lebih jauh berbanding dengan peserta pada gambar yang pertama. Jadi, sekiranya peserta membuat lompatan dengan sudut lonjakannya mencapai sehingga 45 darjah, bolehkah kamu bayangkan sejauh mana lompatan yang boleh atau jarak lompatan yang boleh dicapai oleh peserta tersebut? Cuba kita lihat. Ya, inilah gambaran bagaimana sekiranya peserta yang membuat lompatan dengan sudut 45 darjah
pasti akan mencapai jarak lompatan yang lebih jauh. Jadi, cikgu harap penerangan ini dapat menerangkan dengan lebih jelas tentang soalan-soalan yang terdapat di cabar minda dan di bahagian pengukuhan. Sebelum mengakhiri perbincangan kita, suka cikgu merujuk tentang satu papan merah yang terdapat di halaman 39 buku teks kamu. Papan merah itu tertulis, pastikan ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikal. Jadi, adalah elok sekiranya kita membincangkan tentang langkah keselamatan ketika acara lompat jauh dijalankan. Yang pertama, pastikan kawasan melakukan aktiviti berada dalam keadaan selamat. Yang kedua, atlet hendaklah memakai pakaian yang sesuai. Ya, pakaian memainkan peranan yang penting sewaktu peserta ingin membuat lompatan. Yang ketiga, sebelum melakukan lompatan, pastikan tiada sesiapa di kawasan lompatan untuk mengelakkan kemalangan. Seharusnya kita boleh menugaskan beberapa orang untuk mengawal kawasan sekitar tempat lompatan supaya tiada murid yang lalu lalang di kawasan lompatan. Yang keempat, pastikan tiada benda berbahaya di kawasan pendaratan. Kita tahu kawasan pendaratan terdiri daripada kawasan berpasir. Kadang-kadang terdapat benda-benda yang berbahaya, benda-benda tajam, mungkin paku, mungkin batu. Jadi, sebelum membuat atau menjalankan acara lompat jauh ini, kita pastikan kawasan pendaratan berpasir itu adalah selamat untuk peserta melakukan acara lompat jauh. Dan yang terakhir, aktiviti ini mesti dijalankan dengan pengawasan guru. Ya, ini sudah semestinya dipastikan setiap kali murid ingin membuat aktiviti acara lompat jauh ataupun apa saja aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan jasmani di Padang. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang asas lompatan bagi tajuk sudut terbaik, di mana acara lompat jauh menjadi fokus perbincangan kita pada kali ini. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4 halaman 39. Semoga apa yang disampaikan tadi memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe my Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya pun terbaik. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.